Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera bersama saya Cikgu Zack. Untuk program transisi tahun 1 bagi sesi persekolahan 2021. Okey, untuk video kali ini saya nak ceritakan sikit secara ringkas peraturan di dalam kelas. Okey, sebelum kita bercerita dengan lebih detail, okey. Sekarang ni kita dilanda pandemik wabak COVID-19, okey. Jadi antara benda penting yang saya pesan dalam video saya sebelum ni untuk tahun 1, saya bagi tahu yang penting sekali yang pertama adalah pelitup muka. Okey, penutup muka. Itu kemudian dalam video saya juga saya ada bagi tahu nanti sampai di kawasan sekolah, okey, akan diperiksa suhu anak-anak kita, okey. Akan dicek suhu berapa berapa tinggi suhunya, okey. Dan ibu bapa perlu bawa pulang lah jika suhu tinggi. Alright. Ini kita akan lebih detail khusus untuk dalam kelas. Baik. Peraturan di dalam kelas. Yang pertama, tutup suis kipas dan lampu sebelum pulang. Ini common lah. Okey. Uh, Perlu diperingatkan anak-anak untuk belajar untuk tutup suis kipas dan lampu sebelum pulang. Okey. Ini guru mata pelajaran yang terakhir. Okey. Ini dia akan bertanggungjawab lah. Okey. Kemudian ada susun kursi dan meja dengan kemas. Yang ni ada satu habit atau perangai budak-budak. Okey. Uh, Balik sekolah berhambur. Okey. Itu kalau kelas saya akan suruh susun dulu lah. Kalau nak letak atas kursi, nak letak atas meja, kita letak atas meja. Semua. Okey. Kalau masukkan dalam meja, kita masukkan dalam meja. Okey. Yang ketiga adalah buang sampah ke dalam tong sampah. Yang ini. Yang ni perlu dibagi tahu sebab sekarang ni musim COVID-19 ni kebanyakan bukan kebanyakan sistem di sekolah SK Ladang Giram buat masa ini kita menggunakan sistem pihak kantin akan menghantar makanan. Okey, cikgu akan ambil order makanan pada waktu pagi, kemudian membeli makanan. Kemudian pihak kantin akan hantarlah ke kelas. Bila makanan berpacking atau dibungkus tapau macam tu, murid ni membuang sampah tu bersepah-sepah. Okey. Yang ni perlu ditegur untuk anak-anak kita lagi yang tahun 1 yang belum tahu norma di dalam kelas yang sepatutnya. Prasekolah ada, tak ada masalah, tapi prasekolah ada PPM, Puan Nur Azila banyak membantu dalam bidang-bidang macam itu. Pinggan pun dikutip apa semua, okey. Dicuci tangan, dia ada sinki dalam sinki masa prasekolah. Tapi masa tahun 1 tidak. Ni tidak. Okey. Sampah ni nanti makanan kantin ni buang dalam tong sampah elok-elok. Okey. Kemudian kita ada cuci papan putih sebelum pulang ataupun padam lah. Padam, pastikan tak kotor lah. Tapi jangan risau, ini guru kelas yang akan pastikan. Okey, sapu sampah pada waktu pagi dan sebelum pulang. Okey, yang ini tidaklah perlu sapu sampah. Okey, maksudnya pastikan tak ada sampah. Okey, anak-anak kita ni dia ada satu habit yang kalau kita beli kuih ke apa benda, sila pastikan bawah meja tu khususnya. Okey, bawah meja tu tak ada sampah. Yang kedua, ibu bapa, tolong, saya faham ibu bapa ada anak dalam sekolah masa 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Pastikan dalam beg tu tak ada makanan. Okey, kalau kadang-kadang anak-anak kita ni beli kuih apa semua, tapi kuih-kuih tu ditapau bawa balik, dia tak habis, dia letak dalam beg, lepas tu dia lupa. Kemudian esok sekolah dibawa lagi ni makanan-makanan tu. Okey, saya pernah jumpa. Okey. Memang bukanlah hari-hari kita boleh cek, tapi dalam seminggu sekali ceklah beg anak tu. Kan seminggu dua kali, tiga kali seminggu ke, tak perlulah sampai berhari-hari. Cuma kita risaulah anak kita. Puan puan saja, tuan dan puan saja yang kenal anak-anak kita tu macam mana. Okey, baik. Kemudian kita sambung. Beri salam dan ketuk pintu sebelum masuk ke dalam kelas. Ini pentinglah. Untuk kelas sendiri datang awal pagi tu mungkinlah, bukanlah mungkin, tapi perlu juga bagi salam. Bagi salam. Tapi yang paling saya nak ketengahkan, sekiranya pergi ke kelas lain. Okey, dan anak kan ada
anak tahun 1 kita ni kadang dia pergi ke kelas sebelah, okey, jumpa abang akak dia nak ambil pensel warna, okey, nak ambil kertas, abang akak dia ada nak minta duit. Dan ini pentinglah, ini sebagai adab, okey. Ini adalah adab. Adab kita nak ajar anak-anak kita ni, okey. Dan satu lagi yang saya lupa nak beritahu adalah bergerak ke meja rakan-rakan. Okey, yang ini kita tengah musim COVID, pandemik COVID-19 ni, jadi saya faham budak-budak ni bukan 100% dia boleh duduk diam. Kita yang sebagai orang dewasa ni pun bukan senang untuk duduk diam. Lagilah budak-budak. Okey, jadi kurangkan bangun atau pergi ke mana-mana tanpa keperluan. Ini yang saya nak tegur lah. Okey, sebagai pihak dalam unit disiplin, kita nak kurangkan pergerakan anak-anak tu. Walaupun suka, saya faham, walaupun suka, anak-anak duduk rumah pun susah nak duduk diam, betul kan? Tapi bila musim COVID ni, hati-hatilah, okey? Saya nak, kalau boleh kurangkan. Kalau kita nak halang 100%, memang bukanlah saya kata tak boleh, tapi agak mustahil, okey? Okey, itu. Kemudian kita teruskan. Yang ni sikap dengan guru dan rakan-rakan lah. Okey, pertama siapkan dan hantar kerja rumah. Okey, ini saya rasa saya tak perlu hurai lebih detail ini. Kemudian kita ada hormat guru dan rakan-rakan. Okey, hormat guru dan rakan-rakan. Maksudnya jangan kacau lah. Okey, kita faham anak kita macam mana. Dan ini adalah benda yang ambil masa. Okey, yang ni ambil masa. Kalau jumpa cikgu, bagi salam. Yang itu kita nak ketengahkan. Okey. Jumpa rakan-rakan, jangan ambil barang rakan-rakan tanpa keperluan. Okey. Yang ini untuk anak tahun 1 ni saya nak ajar tentang mengambil barang. Okey, kadang budak-budak ni dia tak tahu. Okey, dia ambil barang tu, dia tak faham konsep mencuri. Okey, saya tak kata anak-anak kita ni mencuri. Cuma dia tak faham lagi konsep mencuri. Mengambil barang tanpa persetujuan tuan. Okey, maksudnya saya ada contohlah di sini, saya ada sebatang pen. Okey, saya letak sini, kemudian ada orang datang ambil, bawa lari. Itu konsep mencuri. Okey, ini saya nak guna mencuri tu agak kasar, tapi sebenarnya itulah konsepnya. Okey, kita tak nak anak-anak kita ambil barang tanpa persetujuan orang lain. Okey, dan untuk tahun 1, saya minta ibu bapa tolonglah lengkapkan barang dia orang. Okey, tandakan apa yang boleh. Kita tak nak barang-barang ni hilang lah. Untuk tahun 1 ni, saya faham agak sukar sikit sebab kita nak mengajar dia untuk mengurus diri dia. Okey, pinjam ambil barang orang apa semua, kita elakkan lah. Okay. Anak-anak tahun 1 ni masih belum faham sebab di prasekolah ataupun di tadika kebanyakannya barang disediakan. Ada peruntukan untuk pensel warna, kertas, mangkuk, cawan, itu semua disediakan di prasekolah. Kemudian untuk tahun 1 ni benda-benda tu dah tak ada. Okay, anak-anak ni dia di sekolah 100% dia kena rely on themselves. Maksudnya dia kena bergantung pada diri sendiri. Okay? Dan ambil masa untuk, biasanya tak ada masalah. Dalam setengah tahun tu dah boleh dah. Cuma kita PKP ni kita tak tahu macam mana kita nak didik anak anda, dan mengambil masa benda tu sebenarnya. Okay, baik. Kemudian kita ada jaga kebersihan kelas anda. Okey, jaga kebersihan kelas anda. Okey, yang ni jaga kebersihan lah macam saya cakap tadi. Sampah jangan buang rata-rata. Untuk tahun 1, asah pensel. Okey, untuk asah pensel, tajamkan pensel, itu pun satu masalah. Kalau saya ajak anak-anak saya, anak-anak murid saya, tangan tu masukkan dalam tu sampah. Bukannya masuk terus dalam tong sampah. Maksudnya tangan tu jangan atas daripada permukaan tong sampah tu. Masukkan kat belah dalam. Korek dekat dalam. Jadi insya-Allah dia tak akan jatuh. Okey? Ataupun yang siapa yang ada rezeki lebih, kan sekarang kan ada yang
yang orang kata pengasah pensel yang siap ada casing, siap ada bekas sampah kat dalam tu. Yang tu lah. Tapi tu agak mahal lah, terus terang lah. Saya pernah jumpa pun dalam RM30 lebih untuk semata-mata untuk pengasah pensel. Cuma saya nak beritahu, uh, kalau asah pensel tu tolong pergi ke tong sampah. Walaupun pengorek tu atau pengasah pensel tu ada yang dia kecil tapi dia ada penutup dia untuk elak sampah bersepah. Secara jujurnya membohong je semua tu. Ah, Kalau sekali dah korek, bukannya sikit tu. Dia dah pusing-pusing-pusing penuh kat situ, cabut. Okey. Elakkan. Buka terus pergi tong sampah. Itu saya nak ajar lah. Okey. Dah boleh dah ajak anak kita sikit-sikit macam mana nak guna teknik tu di rumah. Ajar dia asah pensel macam mana, simpan barang dalam kotak pensel macam mana, jaga dia punya pensel, pembaris, pemadam macam mana. Okey? Dah boleh bermula di rumah. Okey, kemudian yang terakhir, pastikan buku tersusun kemas. Ini. Kalau datang sekolah tu, buku tersusun kemas ni maksudnya kalau waktu pelajaran bahasa Melayu dengan Cikgu Jumadia, okey, janganlah masa tu masih ada lagi buku matematik bersepah atas meja, ataupun buku mata pelajaran sains ke bahasa Arab ke ada atas meja. Dah boleh simpan lah. Bila cikgu tu dah masuk, okey, terus simpan buku, keluarkan buku mata pelajaran yang seterusnya. Okey, ini dah boleh dilatih di rumah lah. Lepas tu yang paling penting, okey, jangan sesekali tinggal buku di sekolah. Yang ini. Ini teguran saya sebagai unit disiplin kepada ibu bapa dan anak-anak kita. Okey, sila pastikan tiada buku ditinggalkan di sekolah. Sebab tu saya kata bukanlah saya suruh cek hari-hari, tapi anak-anak kita ni kadang dia tak perasan. Tahun satu ni kita tak boleh mengharapkan dia berfikir macam abang-abang dia dah jam 4, tahun 4, tahun 5, tahun 6, okey. Dia mesti ada tinggal-tinggal buku tu. Lagi-lagi khususnya buku teks. Okey. Buku teks, SPBT, macam sekarang ni dah ada buku teks digital lah. Ini contoh saya. Jadi buku teks digital. Okey, Pendidikan Seni Visual tahun 6. Okey, yang buku teks ni ini adalah sumbangan daripada kerajaan ataupun pinjaman. Lebih kepada pinjaman. Nama pun SPBT, Skim Pinjaman Buku Teks. Okey. Tolong jangan ajak anak, bukan jangan ajar, sila tolong pesan kat anak-anak jangan sesekali tinggal buku di sekolah. Okey. Dan buku ni perlu diganti dengan harga jika ditinggal apa? Jika tertinggal, buku-buku ni kena ganti belakang buku teks biasanya dia ada harga. Ini. Ini tulis ni Kalau dapat buku teks, belakang ni perlu diisi. Okey. Skim pinjaman buku teks sekolah, apa tahun tahun berapa, 2021. Okey, darjah berapa, darjah 1, nama murid menerima, tarikh menerima. Okey, ini tolong isi sampul cantik-cantik, okey, supaya tak rosak dan boleh digunakan sepanjang tahun. Ini pesanan saya daripada unit disiplin. Okey, saya sebagai guru kelas tahun 1 dan daripada unit disiplin kepada anak-anak murid tahun 1 dan ibu bapa. Saya faham sekarang ni musim PKP, okey. Jadi saya minta ibu bapa dah boleh ajar perlahan-lahan anak kita menguruskan diri tu, okey. Ajar dia macam mana nak asah pensel, ajar dia macam mana nak letak pensel, pemadam, pembaris dalam kotak pensel, okey. Ajar yang itu, macam mana nak jaga pensel ni supaya jangan hilang, tandakan pensel tu, letak nama ke, kalau buku teks tu tolong tulis nama, okey. Ajar dia jaga kebersihan, menguruskan beg kalau dia ada beg, okey. Kasut, mungkinlah sekarang belum pakai kan. Ini antara adalah salah satu kemahiran dalam kita mendidik anak-anak kita. Sebab tu namanya transisi. Transisi ni maksudnya bertukar dari satu kepada satu. Okey, anak-anak kita ni daripada prasekolah hingga ke anak-anak kita ni daripada prasekolah bertukar ke tahun 1. Okey, daripada tak pandai menguruskan diri, kita nak mahirkan dia menguruskan diri. Prasekolah ataupun tadika banyak, okey, makanannya disediakan. Okey, jadi anak-anak kita ni masih belum lagi belajar membeli macam mana, okey.
Anak-anak ni nanti kan bawa duit RM1, lepas tu jumpa pagi-pagi dah jumpa kuih-kuih macam-macam, dia nak beli, kasih habis. Nanti rehat tak ada makanan. Itu adalah kemahiran untuk tahun 1. Nampak macam sikit tapi sebenarnya banyak tu. Daripada segi akademik, ya satu. Daripada pengurusan diri, itu pun satu. Sebab tu faktoran-faktoran ni sebenarnya cikgu boleh tegur. Okay, cikgu boleh tegur. Tapi kalau murid dah sampai 25 orang, 30 orang satu kelas, kadang-kadang kita tak nampak benda-benda ni. Tak perasan. Okay, jadi kita minta ibu bapa, lagi-lagi musim PKP ni, dah boleh start ajar anak-anak anda, train anak-anak anda, belajar menguruskan diri. Macam mana nak membeli, kan, bagi RM1, ni RM1. Okay. Saya sebelum ni pun pernah sebagai pengalaman peribadi di sekolah lama. Kes ni banyak terjadi. Sampai ada yang mak ayah datang, pasal barang selalu hilang, pasal murid ni selalu curi. Nampak macam mencuri, nampak macam ringan, tahun 1 mencuri. Tapi sebenarnya benda tu adalah mendidik anak-anak kita. Okay, mengajar anak-anak kita macam mana kita nak menguruskan diri. Sebab dia tak pandai membeli. Okay, urusan jual beli tu sebenarnya boleh diajar masa transisi, dan kita akan gunakan, dan kebiasaannya dalam bulan 5, bulan 6, insya-Allah anak-anak kita dah mahir dah benda-benda tu. Benda tu dalam 6 bulan gitu insya-Allah dah mahir. Tapi masalahnya sekarang ni musim PKP, jadi takut anak-anak datang sekolah dia terkejut. Okey. Dia masih belum menghadap lagi. Jadi kalau ibu bapa yang boleh mengajar anak-anak di rumah, terima kasih banyak-banyak. Saya minta tolong sangat-sangat. Okey. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.